Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab matang Safinatun Najah, muka surat 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Artinya keluar mani, keluar haid, keluar nifas, keluar anak dan mati. Baik, kita masih lagi tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi bulan lepas dia kata mujibatul ghusli sittah. Segala perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama bulan lepas sebut dah, iaitu jima'. Malam ni sambung, iaitu khurujul mani, keluar mani. Keluar mani menyebabkan berlaku hadas. Hadas ni dipanggil najis maknawi. Kita wajib bersuci daripada najis. Najis ada 2. Satu najis hakiki, iaitu najis yang betul, yang zatnya najis, nampak najis tu, air kecing, darah dan sebagainya lah, tahi burung dan apa, itu najis hakiki yang zatiyah. Satu lagi dipanggil najis majas ataupun maknawi. Tengok tak nampak tapi hukumnya seperti najis. Apabila adanya najis hakiki, macam ada tai lembu di kaki kita menyebabkan tidak sah solat, maka ada najis maknawi, itu hadas pun pada badan kita menyebabkan tak sah solat juga, iaitu hadas. Jadi hadas kalau kita nak tengok tak nampak. Dia kata saya beradas, cuba tunjuk, saya nak beli 50,000, dah boleh tunjuk. Saya beradas ni, hadas besar, hadas kecil, cuba tunjuk hadas, dah boleh tunjuk lah. Kerana hadas itu ialah amrun iktibariun saja, perkara yang diiktibar, diperkirakan. Okey, jadi dua-dua wajib kita bersih daripada najis takar ni pun wajib, bersih daripada hadas pun wajib. Lepas tu masuk dalam syarat sah solat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Baik, jika berlaku keluar mani, maka dipanggil orang itu berhadas. Hadas besar, ya, hadas besar. Kenapa dipanggil hadas besar? Kerana besar larangan syarak bila orang berhadas dengan hadas besar. Kalau kita hadas kecil pun tak sah semayang, tetapi larangannya sedikit. Contohnya orang yang berhadas kecil hanya dilarang pegang Quran, tapi tidak dilarang baca. Mana kalau dia baca Quran tak pegang, harus dia hafal dah surah Fatihah, surah apa dalam hati dia baca di mulut, harus walaupun tak ada wuduk. Jadi dilarang pegang Quran, tidak dilarang baca Quran. Tapi kalau hadas besar, bukan saja dilarang pegang, dilarang baca walaupun tak pegang. Lepas tu dipanggil hadas tu besar. Kata sebahagian fuqaha dipanggil hadas besar itu kerana tempat basuhnya banyak. Hadas kecil tempat basuhnya sedikit, 4 anggota saja, muka, tangan, kepala, kaki. Kat lain tak basuh pun terangkat hadas. Tapi hadas besarnya kawasan yang wajib basuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sikit tak kena air, tidak sah. Okey, baik. Bila dia kata keluar mani, maka maksudnya sudah berada di luar. Kalau sedang nak keluar, tak lagi berhadas. Dia sama dengan hadas kecil. Okey, air mani dia belum keluar, ada pada dalam batin.
ada dalam kemaluan bergerak. Contoh, bergerak aja dalam kemaluan, tak keluar lagi, tidak menyebabkan hadas. Yang hadas keluar, makna keluar sudah di luar. Orang tu kata awak tolong berdiri di luar sekejap. Orang jabat lah, dia pun berdiri tepi pintu, tak terbit luar. Orang tu kata saya kata di luar. Awak di dalam kan, di luar. Maksudnya lebih pada sempadang pintu tu. Jadi maknanya kalau belum keluar, walaupun banyak, duduk takung sini 50 liter air mani, tak berada. Dia nak keluar. Khurujul mani, khuruj, keluar dah. Walaupun setengah titik. Faham? Ada dah di luar, maka berhadas. Maka kita ulang balik, orang yang berhadas keluar mani atau jimak ini dipanggil hadas itu janabah. Orang yang berhadas janabah dipanggil junub. Jadi kalau orang kata junub tu apa? Junub tu orang. Macam semayang dipanggil solatun. Tapi orang yang mengerjakan solat dinama musalli. Okey? Nampak? Puasa namanya saum, puasa. Orang yang berpuasa shaim, orang yang berpuasa. Hadas tu namanya janabah. Orang yang janabah dipanggil junub. Wa in kuntum junuban fatahharu. Allah sebut dalam Quran, jika kamu berhadas dengan hadas janabah, maka wajiblah kamu bersuci, yakni mandi. Baik. Kalau kita ragu mani atau mazi, adakah hadas besar atau hadas kecil? Jawabnya, kalau diragui, boleh saja kita hukumkan dengan apa yang kita nak. Kita berat sebelah mazi, maka tidak wajib mandi. Berat sebelah mani, zon lah dipanggil, wajib mandi. Tetapi ada qarinah. Yang nak kata berat tu mesti ada qarinah. Kalau tidak pasti, syak idrakul mustawi bainal amrain, sama berat, mani dengan mazi sama-sama berat, nak hukum boleh belaka keduanya, maka mukhayyarun, ulama kata diberi pilih. Kita hukumkan mani, wajib mandi. Kita hukumkan mazi, wajib wudu. Okey? Kalau keluar nampak air mani tapi berasa macam tak keluar mani, tengok mu duduk berapa orang situ. Dia tidur katil tu 4 orang. Sebab sewa hotel di Jalan Kuala Lumpur. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK 4 orang. Faham? Nak sewa bilik isteri lagi mahal lah, bilik 300. Jadi 300 duduk 4 orang, untung sikit. Nampak tak? Ada bilik 5,000 semalam ada. Ada. 5,000 semalam. Hotel Golden Horse. Tapi bukan semua dah 5,000. Bilik biasa 1,000. Bilik 5,000 tu hebatlah. Orang Bukit Bayu boleh duduk 5,000 malam. Boleh duduk 5,000 orang, sia seorang. Tu tak, pakat 5,000 orang, siap orang. 2 minit lebih. Janji pernah duduk situ. Jadi duduk 4 orang tidur katil, esok bangun tidur tengok ada air mani tengah katil. Faham? Jadi mu kata kaku, aku kata dauk, hok mu dauk. Faham? Kalau semua tak mengaku belaka, mesti salah seorang. Maka bila semayang tak sah belaka jadi imam. Kerana bila orang jadi makmum, memang imam ni lah ni keluar mani. Kalau tidak hak ni keluar mani belaka. Pasal kita ragu. Faham lagi? Tetapi pendapat fuqaha dia bahas lama dah. Supaya mudah kita faham hukum. Okey? Kita duduk seorang. Bangun tidur tengok air mani atas katil. Lain pada kita tak ada dah. Pintu kunci, tak ada orang masuk. Bukan aku punya, siapa punya? Air mani cicak. Hak umum lah tu, faham? Hukumnya wajib mandi. Faham lagi? Macam ketuk Macam ketuk duduk 4 orang dalam bilik dalam kereta.
Dodo busuk hong lah kita. Faham lagi? Ada tak orang ketuk seorang? Salah seorang. Kat kita ada jadi imam lagi. Tak, mu kata aku ketuk mu, dia kata dok, mu kata ketuk, aku kata dok. Salah seorang ketuk. Nah, jadi kita tak yakin tu ke dok imam ni pasal apa? Dak ambil uduk ni. Nah, kasih hok ni ketuk lah ketuk ni. Nah, tu faham gitu lah. Tiba-tiba kita naik seorang. Naik seorang kereta, bunyi bom lah kereta. Natang mana itu? Natang mana mu lah. Dah naik seorang. Faham lagi? Ada pula orang lain. Ada? Jadi kita nak mari korenah orang lain tu biar ada betul, biar ada penumpang lain. Baik. Bilakah awal keluar mani? 9 tahun. Umur 9 tahun. Maknanya kalau kanak-kanak dak sampai 9 tahun keluar mani, tidak dikira berhadas. Nah, itu pendapat yang muktamad lah. Bilakah tarikh akhir keluar mani? Tak ada akhir. Tak ada akhir. Ada orang yang 70 baru tak ada tarikh mani. Ada 80 baru tak ada. Ada berhenti kat 65. Faham lagi? Tidak ada tarikh akhir tak ada. Jadi tarikh awal tu adalah ulama istiqra' buat kajian lebih kurang 9 tahun, sama macam haid lah keluar mani. Okey? Kemudian pula wal haidu. Keluar haid. Keluar haid wajib tak mandi? Tak wajib, kena tunggu berhenti tu. Dia ambil sini atas jalan tasamuh, nak bermudahkan ibarat saja. Kalau ibarat sebenar ialah suci daripada haid. Nampak? Kerana bila datang darah tak wajib mandi lagi. Bila berhenti darah, faham? Darah berhenti wajib mandi. Maka perempuan yang haid dia berhadas besar. Bila wajib mandi? Berhenti darah. Bila berhenti kena kira sendiri. Jangan pakai 7 hari. Cuma ulama sebut sekurang-kurang haid ialah 24 jam dan lama selama-lamanya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari keluar sampai sebulan, maka tengoklah perempuan ini kalau dia jenis mumayyizah, ada dah rekod lepas, boleh pakai rekod lepas. Contoh sama-sama dia memang 7 hari sebulan. Faham lagi? 7 hari sebulan sama. Hak lepas-lepas, lepas Covid ni dia jadi masalah. Kena cocok vaksin ni jadi sebulan tubik darah. Maka boleh dia pakai hak sebulan lepas, bulan-bulan sama. 7 hari pertama haid, darah selebihnya istihadah. Okey, itu perempuan yang mumayyizah. Kalau perempuan yang mutahayyirah, perempuan bengong panggil. Bengong tu tergantung. Kalau bahasa KL bingung. Perempuan yang bingung kerana dia pertama kali haid, tak ada boleh nak compare lagi hak lepas. Tiba-tiba kali pertama haid tak berhenti darah sebulan. Faham lagi? Jadi nak pakai berapa? Jadi ada pandangan ulama mengatakan jika darah itu ada gelap dan cerah, warna gelap itu hari-hari haid. Contoh hitam 10 hari, merah 20 hari. Maka hitam dikira haid. Atau merah 10 hari, koko 20 hari. Maka merah lebih tua dari koko. Faham? Kerana kalau dia akan keluar gelap dulu. Maka merah itu haid, koko itu istihadah. Okey? Dan ada juga pandangan jika tidak ada warna yang boleh berbeza-beza, satu warna saja merah semua, boleh compare dengan perempuan sebanding. Itu ada juga pendapat. Okey? Maknanya panggil misli maksudnya. Kalau Bukit Payung ni kalau perempuan lain omong-omong macam dia berapa hari sebulan haid. Oh, ramai-ramainya 7 hari ya. Dia boleh pakai 7 hari juga. Walaupun dia kali pertama haid ada masalah. Okey? Ingat tak? Nampak jadi bengong dah muka pula. Apa tu dah boleh banyak-banyak kan? Okey, sikit-sikit lah. Nak tahu mana dia berhenti? Masukkan kapas. Dalam hadis tak ada sebut kapas, perca kain.
perceraian. Dalam hadis perceraian, dalam hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah, perceraian zaman dulu 1500 tahun dulu, faham? Ambil kain buat tajam gitu sikit, faham? Buat masuk dalam kemaluan isteri yang hujung-hujung haid, jangan kemaluan suami. Salah jeng. Dia kira bodoh balik. Faham? Para isteri lah, faham? Jangan malu ngaji ni, faham? Awak masuk lebih kurang seruah jari. Dalam Sabila Muhtadi yang disebut. Okey? Boleh rojok. Tengok, oh ada lagi merah sikit-sikit dalam ni. Maka tak boleh mandi lagi. Tengok karang pula, asal karang pula. Faham? Awak masuk pula hak lain. Teruk lah tu. Faham? Baru pula. Kalau lain ni senang. Cotton bud. Putih kapas. Faham tak? Ambil putih kapas. Buat masuk seruah jari. Bukan serema. Faham? Seruah jari je. Putih kapas panjang gini. Faham? Seruah jari saja. Lepas tu pusing. Kalau dia ada lagi darah, dia akan lekat orak-oraknya di putih kapas. Kalau sudah bersih, bersih kapas itu. Kata Aisyah, jika keluarlah perceraian itu putih sebagaimana dia masuk, maka dia sudah bersih. Mandi. Faham lagi? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok luar, kadang-kadang tak ada dah. Tengok di Farah, dia tengok di mana? Dia tengok dia beli kedai ucik. Menatang dia panggil Bok Zul, kenapa ni? Bok Zul tak beli dah ni. Jualan wanita. Dia ada orang dia pakai tengok di tuala. Dia tengok dah jahil tak mengaji. Dia kata tengok di tuala. Tak dah. Miong lepas. Faham? Tapi dalam tu ada lagi sikit. Maka masih lagi haid ujung-ujung. Dia pergi mandi mayang. Haram. Itu masalah. Sebab tu Aisyah suruh orang masuk. Kerana ihtiyat. Kerana nak cumak ni. Betul tak? Dah kalau tak mengaji. Sebab tu malam-malam dengar lah. Tak boleh mari masjid. Tengok live. Boleh ke kepahaman? Tak? Laki ada ajar bini gitu. Dia malam pertama tu lu ajar. Masuk polik pengantin tu, batai semayang, pegang ubung-ubung, baca doa, suruh dia bersyahadah, tanya dia rukun iman, rukun Islam, nak tanya hukum haid. Muak tak? Muak ni dia mula-mula kali. Balik masuk tebang gomol lalu. Macam rimah lapor. Betul tak? Kita tu berat nandang tu. Buat tak gitu? Dah buat. Betul tak? Nikah baru buat lain. Tu tak pakai rawat dah. Tak. Buat hak baru pula. Standard baru, dia SOP kan. Tengok orang nikah nak nikah tak tahu ke benda ke tak. Tengok pada yang anak-anak masa nikah jangan. Tak reti ke benda hukum. Ni pantut. Biar kita ajar belajar, kita ajar bini kita. Itu hukum syarak. Keluar dah tak ada dah. Tak ada, bersih dah kapal, bersih dah, boleh mandi. Bila kita dah ikhtiar gitu, berlaku juga kesalahan, fa amru ilallah, serah pada Allah, wa kana Allah ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, kerana kita sudah kesulitan. Faham lagi? Batu kita duduk amal ni, nak Quran, hadis. Lepas tu pula yang tidak jelas, ulama ijtihad. Betul tak? Ulama berijtihad, kita ikut ulama. Salah silapnya semuanya boleh berlaku. Kenapa? Kalau ijtihad ulama itu salah, tetap juga dikira dapat satu pahala. Wan nifasu, dan berhenti darah nifas. Apakah darah haid? Huwallazi huwad damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati. Darah haid, darah yang keluar daripada rahim isteri melalui farad, ala sabilis sihah, atas jalan sihat. Apa makna darah nifas? Damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati aqibal wiladah. Darah yang keluar dari rahim isteri kita selepas selesai keluar anak. Nampak? Jadi kalau mula-mula perempuan yang tidak mengandung, tidak hamil,
dia datang haid sebulan 7 hari. Sebulan 7 hari. Okey? Bila dia hamil, ghaliknya 99% dia akan berhenti keluar darah haid. Darah yang haid yang patut keluar tu sudah tidak keluar kerana dia mengandung. Selama dia mengandung itulah darah itu terkumpul dalam kandungan dan keluar selepas keluar anak. Faham lagi? Sebab tu perut dia besar tu bukan anak saja. Dengan air ketubang, dengan darah, dengan apa sebagainya. Tak? Sebab tu bini kita kalau ada salah silap kita jangan marah. Banyak pengorbanan ni. Betul tak? Kalau buat giling ngandung mana kamu? Tahun ni bini kita ngandung, tahun depan untuk lelaki pula. Tengok Tok Siok gitu je lah. Tahu lagi. Nampak tak? Ngerek-geng nak gitu kan. Lepas tu meninggal beranak. Dah pecah yang ribut. Lepas tu dah. Tu dah sebab tu orang ni banyak mulut. Jahat mulut dia. Tapi banyak maaf lah. Kerana pengorbanan ni besar. Betul tak? Jadi berhenti darah haid, berhenti darah nifas, itulah wajib mandi. Baik, kita berasa macam berhenti dah darah haid ni. Hari ni hari ke berapa? Hari ke-7 dah. Okey, pergi tengok dalam bilik air, buat macam tadi. Kalau sahih dah, alhamdulillah mandi. Sahih. Walaupun tak buat masuk kapah, tak ada masalah, asal sahih. Tapi kita nak lebih cermat, nak lebih pasti, masukkan kapah. Okey? Begitu juga dengan nifas. Jangan pakai orang tua-tua dulu. Ingatlah ada beranak lagi 40 hari tu nak lembayang tu. Dia pakai 40 hari. Bukan 40 hari. Faham? 40 hari itu adi, kebiasaan. Boleh. Ada perempuan tu ramai-ramainya lebih kurang 40 atau 42 hari darah nifas. Ada yang kurang 36 hari ada. Ada yang lepas 50 lebih. Faham? Dia pakai 40. Tiba-tiba kalau mung 46 hari, dak ke 6 hari semayang dalam nifas. Atau mung 37 hari, mung pakai mok mung 40 hari. 3 hari tinggal solat. Sehari 5 waktu, 15 waktu mu nak qada bila budak sejauh. Sebab tu biar berhenti dulu. Nak tahu berhenti hari ke-37 berasa macam tak ada darah dah. Okey? Masukkan kapah. Tak ada sungguh dah. Mandi bukan kira 40. 40 itu ghalik. Okey? Amal kau point tak reti dia pakai 40. Haid pakai 7 hari. Nifas pakai 40. Wal wiladah dan beranak. Arab panggil wiladah. Orang putih panggil benda wiladah. Mu sekolah tak? Sekolah mana itu? Tun Razak. Tun Telanai. Orang putih panggil benda beranak. Sedap sangat. Give birth beranak. Okey? Arab panggil wiladah. Tianu panggil beranak. Faham? Orang KL lupa bersalin. Nampak? Sama lah. Maksudnya sama belaka. Kalau anda nak panggil apa pun maksudnya sama saja. Okey? Apakah makna beranak? Iaitulah keluar anak daripada kandungan setelah anak itu berusia sekurang-kurangnya 6 bulan di dalam perut. Itu takrif wiladah. Apa makna beranak? Apa makna wiladah? Anak keluar daripada rahim seorang wanita setelah anak itu berusia sekurang-kurangnya 6 bulan di dalam perut. Jadi kalau dah hari ni genap 6 bulan dah, kandungan berat tu baik, dia panggil beranak. Atau 7 bulan, 6 bulan setengah, 8 bulan, 9 bulan, faham? Dia panggil beranak. Dah kalau dah 8-6 bulan keluar, dia panggil gugur. Ingat tu. Jadi kita kalau kata gugur-gugur, nak tanya Syekh, awak duk kata gugur-gugur tu benda? Gugur tu keluar anak, betul dah keluar anak. Tapi apa maksudnya? Maksudnya anak keluar daripada rahim
tetapi belum sampai usia 6 bulan dalam kandungan. Orang panggil gugur. Boleh beza lagi tu. Beranak 6 bulan dan ke atas, gugur tak sampai 6 bulan. Dia kena kait pula dengan semayang kedak jenazah baby tu. Faham lagi? Gugur ke beranak? Okey. Kalau beranak memang semayang lah. Mandi kapan semayang tanam. Tapi kalau gugur, tengok dulu. Kalau anak tu hidup sekejap, semayang. Tak ada tanda-tanda hidup, tidak semayang. Faham? Lama mana orang hamil? Paling kurang 6 bulan. Tadi kat belakang, paling kurang 6 bulan. Dia hamil. Okey, sebelum tu dipanggil gugur. Ghalib-ghalibnya mengandung 9 bulan. Kita 9 bulan. Sama dengan Nabi kita, Muhammad SAW, 9 bulan mengandung dalam perut ibunya. Paling lama yang direkodkan ialah 4 tahun. 4 tahun. Imam Hanbali menceritakan di negerinya ada seorang wanita, Allah kurniakan dia mengandung seorang anak 4 tahun. Dan 3 orang anak 12 tahun mengandung. Oh Allah dia 4 tahun. Bayang kita ni kalau mengandung anak 4 tahun baru tubik. Faham lagi? Tubik tu gigi siap baka. Ada atas bawah. Faham? Belah mulut tu imam tak pakai olah jari dah, pakai awak garpu. Olah jari tak ada dengan jari, bang ni baby. Faham lagi? Tak? Tu besar dah budak. Tapi nadir, jarang terjadi. Faham tak lagi? Hak ghalib 9 bulan. Sampai masa keluarlah dia. Faham? Cuma kita ni teknologi. Betul tak? Untuk kebaikan manusia. Siapa yang beri jadi teknologi? Allah Ta'ala. Dia boleh reka. Allah beri pinjam akal, dia reka. Kita reka bagian aizah motor, kau bising. Orang putih reka bagian kemanfaat manusia. Betul tak? Wal mautu, dan yang keenam mati, wajib mandi. Dalam banyak-banyak 6 perkara ini mati saja berbeza. Kenapa? Yang jima wajib mandi. Keluar mani, yang keluar mani wajib mandi. Haid nifas, yang haid nifas wajib mandi. Beranak, yang beranak wajib mandi. Bila orang beranak wajib mandi? Apabila tidak ada darah nifas. Jika ada darah nifas, tidak wajib mandi. Ada orang dia salah faham. Dia kata beranak itu hadas besar. Nifas pun hadas besar. Bila mu kering darah nifas kat gigi, mu kena mandi 2 kali. Mandi wiladah sekali, mandi nifas sekali. Ngaruk tu. Faham lagi? Ada hak satu lagi dia kata, bila dah beranak tu kena mandi dulu sekali. Lepas tu tunggu darah nifas kering, mandi pula. Ni pun salah. Yang betul, walaupun 2 hadas, iaitu beranak dan nifas, mandinya wajib sekali saja. Faham tak lagi? Awak mengeluarkan anak, ulama qiyas dengan keluar mani, maka berhadas besar. Tetapi adakah boleh nak mandi? Tak boleh, kerana masih berhadas. Kerana keluar nifas, maka kena tunggu kering darah. Bila kering darah nanti, sekali je mandi, terangkat 2 hadas sekaligus, iaitu hadas beranak dan hadas nifas. Sama macam batal wuduk. Faham lagi? Sama macam batal wuduk. Batal wuduk contohnya kita pergi dalam bilik air, kita tersentuh kulit isteri kita, batal dah sekali. Lepas tersentuh kulit, sedap ngak tertidur. Faham lagi? Bangun tidur, pegang kemaluan, 3 hadas dah situ. Faham lagi? Kemudian pegang kemaluan, keluar air kecing. Faham lagi? Jadi berapa hadas? 4 hadas. Berapa kali wuduk? Kali je. Kena ambil 4 kali. Sini salah. Dia kata kena ambil hak biladah kali, kena ambil hak nifas kali, salah. Ingat dah kapan walaupun awak beranak tu berhadas, tapi tidak boleh mewajibkan mandi kerana awak sedang berhadas.
Kena tunggu kering darah nifas. Dah nak niat ke mana? Kalau awak nak payah, awak niat gini. Kalau nak payah lah, aku berniat mengangkat hadas wiladah dan hadas nifas kerana Allah Ta'ala. Itu kalau nak niat payah. Dan kalau niat mudah, sahaja aku mandi yang fardu selesai. Nah, atau sahaja mengangkat hadas yang besar, sudah memadai. Okey? Tak payah sebutlah nifas ke haid ke bila, tak payah. Sahaja aku mengangkat hadas yang besar, sahaja aku menunaikan mandi yang fardu, sudah memadai. Yang keenam, mati saja pelik. Kenapa? Orang yang berkenaan tidak wajib mandi. Siapa? Mayat tak wajib mandi. Apa makna mati? Mati ni isim fa'il. Orang yang berlaku maut pada diri dia. Faham tak lagi? Maka orang tu kita panggil mayyitun. Kalau perempuan, mayyitah. Kalau pergi Mekah kan, nampak? Lepas mayang Zuhur ada jenazah. Dia kata gua ni untuk bila dia? Dia kata salatul janazah mayyitun. Maksudnya ada salat jenazah, mayatnya seorang laki-laki. Kita tak tahu benda, dah laki puang. Padahal di kabar dah mayyitun, laki puang. Tak nampak gua ni. Tak boleh belajar tak? Kalau mayat tu perempuan, salatul janazah mayyitah, dia kata. Bermakna ada salat jenazah lepas mayatnya seorang perempuan. Kan senang kita niat, kan senang kita doa. Betul tak? Orang Melayu panggil benda mati. Meninggal dunia. Betul tak? Kalau kata mati itu bahasa Arab, mayat bahasa Arab. Mayat orang yang sudah tidak ada kehidupan. Apa makna maut? Adamul hayah liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi seorang yang sebelum itu hidup. Itu makna mayat. Kita ni dulu mati ya. Mati lah. Sekarang hidup kat gini, mati pula, lepas tu hidup pula. Dulu kita mati, masa mak kita tunang ayah kita hidup tak? Wa kaifa takuna billahi wa kuntum amwata. Macam mana kamu lawan Allah, sedangkan dulu kamu mati? Fa ahyakum, Allah yang hidupkan kamu. Sekarang kita hidup ah. Soma lepas pada kita hidup ni, yumitukum, Allah akan matikan kita pula lagi. Soma yuhyikum, lepas lalu alam barzakh, yuhyikum, Allah hidup pula. Jadi dua kali mati, dua kali hidup. Baik, siapa yang wajib mandi? Orang hidup. Dia saja fardu kifayah. Mandi junub bukan fardu kifayah, fardu ain. Faham lagi? Tak boleh wakil kau orang. Melainkan mandi haid. Mandi haid boleh wakil. Okey? Mandi haid wakil gua ni boleh. Kita mandi junub boleh wakil. Kita mandi junub, kita ada di Jabak. Kita dah baru teringat dak mandi junub rumah dia. Nakkan mandi junub di Jabak. Kita pun halu adik kita, Deng, abang nak ingat mandi junub, mau wakil mandi ke aku? Boleh tak? Boleh. Dia ada ibadat yang boleh wakil. Contoh haji, boleh? Badal haji boleh. Ayah kita mati, kita ganti boleh. Boleh tak? Boleh. Tolong bayar zakat, boleh tak? Ganti orang. Boleh? Tapi mandi tak boleh. Mandi haid nifas boleh wakil. Bila tu? Darurah. Waktu darurah. Mana darurah? Bini gila. Orang gila tak sah niat dalam mazhab Syafi'i. Contohnya bini dia gila. Gila hak kotor tu dah. Gila tu. Gila otak mereng tu. Faham? Gila ada dua, gila kotor, gila bersih. Gila bersih macam hak ramah belakang tu. Puang kita tu gila kot tu. Gila pinggan makuk, gila tudung tu, gila itu gila molek tu. Faham? Hak gila betul ni.
Faham? Koyak habis baju-baju, faham lagi? Tiba-tiba bini dia tu gila. Jadi kalau orang puang gila ni dia haid tau. Haid tau. Haid tak? Jadi bila dah kering darah haid suami dia haram jima'. Kenapa? Faiza tatahharna. Dia kena mandi dulu. Bila mandi wajib tak niat? Wajib kena niat. Orang gila sah tak niat? Tak sah. Itu fuqaha ijtihad. Suami wakil niat. Faham lagi? Kalau nak nikah dengan gila lah. Kemudian pula hak lain semua fardu ain. Adapun mandi mayat fardu kifayah. Okey? Dan tak terkena atas mayat. Fardu kifayah apa maknanya? Wal wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahul ba'du saqata anil baqi. Fardu kifayah ni asalnya semua wajib buat. Kita dalam Bukit Payung ni kalau ada kematian, semua orang Bukit Payung yang mukallaf laki-laki wajib mandikan mayat itu. Semua kena atas semua Bukit Payung. Fa iza fa'alahul ba'du, maka apabila ada seorang sebahagian sudah melakukan mandi ke atas mayat itu, saqata anil baqi, gugurlah kewajipan dari yang baki lagi ribu-ribu orang lagi. Faham lagi? Itu fardu kifayah. Okey? Duduk atas gerai 20 orang, ada motosikal lalu, Assalamualaikum. Atas motosikal wi salam. Atas gerai itu semua wajib jawab. Wajib lah ke? Bukan seorang, wajib semua. Faham? Bila seorang jawab, 19 lagi terus gugur kewajipan. Faham jadi asal kalau ada kematian di Bukit Payung, semua wajib mandi kena atas kepala belaka, bukan atas kepala orang sejid saja, atas kepala setiap laki-laki dewasa Bukit Payung. Okey, bila ada seorang tukang buat kerja tok siok mari mandi dah, gugurlah kewajipan tuntutan di akhirat atas hak baki ramai-ramai Bukit Payung. Faham? Tapi semua tak ada seorang pun mandi kan, pakai lepor gitu je mayat, orang beriman, semua akan didakwa di akhirat. Itu fardu kifayah. Nampak? Jadi kita tak mandi mayat, orang masjid tu mandi mayat, ucaplah terima kasih. Betul tak? Kalau gembira air tengok ada orang sejid, orang tukang mandi mayat, orang ngurus jenazah, bayar dia makan, sedekah ke dia. Betul tak? Kalau nikah kahwin orang panggil tukang mandi. Kita dah panggil YB dulu. Bukan salah panggil YB, besar tukang mandi tu lagi, jasa dia. Betul tak? Pasal dia mari mau kita. Tak tunggu mandi. Ke tak betul? Bukan marah. Ni dok kawan tu dia mandikan jenazah ayah kita. Lepas tu nikah anak dak panggil. Orang panggil dak erti bahasa tu. Betul tak? Panggil dia. Dia yang mandi jenazah ayah kita kan? Dia mandi mak kita kan? Betul tak? Panggil mengenang budi. Bahasa Melayu bangsa mengenang budi. Betul tak? Dak jadi rabi, dak erti kehala habis. Nak sibuk dengan TikTok. Kalau mayat tu mandi sendiri, warna kira pula. Jadi orang mari tukang mandi dah buat lapar. Dia mayat tunggu lambat kan, tunggu mandi telaga bawah, bong mandi. Faham lagi? Tukang mandi pun siapa? Dah mana jenazah tak ada tahu mah. Tunggu mandi dah di telaga. Meninggal tukang mandi. Kejut tengok. Jadi dua mayat. Faham? Tapi kalau berlaku kata ulama, dia ijtihad untuk beri pandangan keputusan hukum, maka terlepas dah kewajipan. Kenapa? Perintah wajib fardu kifayah ni atas mukallaf, maka mayat itu termasuk mukallaf. Waktu ulama kata kalau malaikat mandi, kena mandi pula atas kau ni kerana dia tidak mukallaf. Faham? Kalau budak-budak mandi, contohnya nak pergi panggil mandi mayat lambat, malam pada duk sibuk baca Yasin itu ini dah ingat. Bukan marah baca Yasin. Faham? Hak wajib tu kena jaga tak? Telefon lalu tukang mandi awal-awal malam, meninggal paisa, esok baru nak pergi panggil orang mandi. Malam tu lah panggil. Faham? Esok nak mula mandi awal baru tu. Tak? Esok khabar, esok 3 orang dah sampai awal. Ada saja kita. Faham lagi? Mandi mayat bukan macam basuh kereta, 5-6 tempat ada.
Faham lagi? Tu pun penuh basuh kereta. Nah, tengok orang buat kursus mandi mayat dengan bagi borang bering, kat mana ramai? Faham lagi? Tak tak? Masjid buat kursus mandi jenazah, borang 20 keping ya orang ambil. 20 keping pun 6 orang tu. Balik borang. 14 orang dah atur dah borang. 6 orang atur borang 3 lagi. Faham lagi? Tapi kalau borang bering putus 3. Faham tak? Mu terik, aku terik. Aku dulu. Putus borang. Pasal 400 riyal punya masa. Nah, tapi bukan orang ayam lah, kita tahu. Nah. Itulah. Jadi kau buat awal-awal. Okey. Tiba-tiba pernah juga dah zaman minta maaf dah, esok 6 tepat dah. Esok 6 tepat dah. Bukit Payung ada 2, Pada Kuang ada apa benda ni Tasik ada 2. Esok esko pula mati. Faham lagi ada lagi. Contohlah. Jemaah dah dah menang dah. Jadi cucu-cucu dia dengar, cucu-cucu mandi. Hukumnya sah. Nah, kalau tadika belaka pasti 2 beradik, tadika orang. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sah. Asal perbuatan manusia. Janji rata. Nah, syarat sah mandi mayat kena rata air sekalian badan. Okey? Kemudian furudul ghusli isnani, segala fardu mandi itu ada 2 saja, wallahu a'lam. Baik, sebelum kita jawab soalan, kita tengok pengumuman kutipan sumbangan derma malam ini untuk mengisi tabung pembangunan dan kebajikan Qaryah Masjid Padang Mengkuang. Muslimin muslimat dipohon agar menggerakkan tong-tong yang berdekatan. Buat gerak kantong agar dapat diberikan sumbangan. Baik. Kita masuk pula, iaitu menjawab soalan yang ada di hadapan. Ada lebih kurang 20 soalan malam ni. Okey. Awak gerak tong. Sambil-sambil kita jawab soalan. Soalan yang pertama, boleh tak pakai inai rambut yang halal dengan tujuan nak rawat rambut yang rosak? Baik. Rambut dia rosak, rambut dia pecah-pecah habis. Atau jadi rusuk habis. Katanya tabib, pakar rambut lah, awak lomo inai. Lepas tu panggil merawat. Hukumnya harus. Okey? Harus. Kenapa? Bila ada kerosakan, ada sakit, penyakit, Nabi kata tadawau, rawatlah, berubatlah. Wala tatadawau biharamin. Cuma janganlah kamu merawat atau berubat dengan cara yang haram. Boleh. Kalau benda berubat boleh. Puang rambut pendek kena laknat kalau sama macam laki-laki. Tapi tiba-tiba rambutnya rusuk. Dia terpaksa cukur dulu untuk jadikan balik pulih semula rambut dia. Maka cukur itu tidak haram. Kenapa? Kerana merawat masalah pada kepala dia. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum kita tanya kawan kahwin atau tidak di khalayak ramai? Ada seorang makcik tanya kepada saya dan saya jawab tidak. Saya rasa macam saya dimalukan di depan orang ramai. Baik. Jadi satu isu hari itu, dia kata haram kita tanya kawan kita kahwin ke belum. Kerana apa? Kalau kawan itu belum kahwin, dia aib. Jawabnya tidak betul fatwa itu. Kerana budaya orang Melayu ni tidak menjadi keaiban kalau kita tanya dah kahwin atau belum. Yang diharamkan ialah kita sudah tahu dia belum berkahwin, kita bertanya tujuan untuk membuka aibnya. Hukumnya haram. Faham lagi? Tapi kita bertanya khabar, perkara itu adalah lumrah fitrah dalam masyarakat, dimaafkan. Faham lagi? Jangan pandai-pandai fatwa. Ditanya dah kahwin ke belum, haram. Mana bulak mari haram. Kan orang itu tadi silaturahim, kerana berkasih sayang. Betul tak? Dia kalau dia rapat dengan mu, dia tak tanya mu. Dia kawan mu, dia tanya. Tapi kalau kita tahu dah tak kahwin, nak suruh dia cakap biar dia malu, itu haram.
Apakah hukum kita berdoa ketika mengambil wuduk seperti dapatkan aku A dalam SPM? Dia ambil wuduk, lepas tu minta A dalam SPM. Tak ada kaitan dengan wuduk dengan SPM. Di luar orang ambil wuduk lah. Faham? Doa ketika wuduk itu harus. Tapi doa-doa yang datang kepada kita dari salafus saleh. Kita basuh muka, ya Allah putihkan mukaku pada hari hitam sebahagian muka manusia di pada hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, hari kiamat nanti ada muka yang putih, ada muka yang hitam, nauzubillah. Maka kita ambil wuduk, ya Allah putihkan muka aku nanti di hari kiamat. Kita basuh tangan, ya Allah berikan suratan amal aku melalui tangan kananku. Itu baru betul. Ni dak, ya Allah berilah straight A SPM. Jadi tak ada kaitan. Itu semayang hajat lah. Lepas semayang hajat berdoa. Bolehkah sebut pecahan mazhab pada hari ini? Pecahan mazhab apa? Kalau fiqahnya, mazhab yang muktabar yang ada hari ini 4 mazhab. Yang ada muftinya, ada faqihnya, ada mujtahidnya. Tak? Iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Seluruh dunia. Nampak? Kalau di tanah Arab, kalau mazhab Syafi'i di Libya, di Mesir, di Yaman, kalau mazhab Hanbali di Saudi, di Bahrain, di Qatar, kalau mazhab Hanafi di India, di Pakistan ramai, dan sebahagian Iraq, Syafi'i, Syria pun ramai mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di Tunisia, di sebahagian Libya, di Maghribi, di Algeria. Itu mazhab fiqh. Itu mazhab fiqh, kita ikutlah mana-mana mazhab yang 4 ini semuanya mu'tabarun. Diiktiraf. Kalau kita mazhab tasawuf, ada mazhab Imam Ghazali, Abu Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di jalan-jalannya tasawuf mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Takut-takut tersalah. Okey. Mazhab akidah pun begitu juga. Ada imam-imam akidah. Kita ada Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Hanbali, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini semua imam-imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nampak? Kalau imam-imam hadis juga Imam Hanafi, imam hadis, Imam Syafi'i, imam hadis, Imam Hanbali, Imam Malik, imam hadis belaka itu. Keempat-empat itu juga imam hadis yang mengarang kitab-kitab hadis 1200 tahun dulu. Betul, ada Musnad Abu Hanifah, ada Musnad Imam Syafi'i. Ada Muwatta Imam Malik, Imam Maliki, ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Jangan yang mengarut-mengarut lah. Nampak? Ini banyak hak mengarut dah ni. Hak pelik-pelik. Ini semuanya kacau bilau ni didatangkan oleh orang Yahudi nak merosakkan Islam. Soalan seterusnya. Apakah cara nak buang sihir? Apakah petua elak diri nak jauhkan daripada terkena buatan orang? Apakah hukum belajar ilmu batin? Kalau kena apa penyakit pun berubat dah. Yang tak ada ubat mati. Tak ada ubat. Mati tak ada ubat. Sihir dia ada ubat. Ubat paling pernah mustajab ialah akidah kita, pegangan kita dengan Allah. Kuat pegangan kita dengan Allah, maka lemah segala yang lain. Kemudian jangan kita banyak percaya kepada kekuatan makhluk. Nampak? Dan obat dia Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Nabi pesan sebaiknya setiap kali malam sebelum tidur baca 3 kul. Tiup pada tapak tangan, sapu atas kepala, sapu ke kaki, sapu tubuh. InsyaAllah terpelihara daripada sihir. Tapi baca sempurnalah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Tiup. Tu macam tu umur kau Nabi ajar. Tu tip Nabawi. Sapu.
Jangan 3 kul, 3 kul. Ilmu batin, kalau maksud ilmu batin itu ilmu tasawuf, wajib belajar. Apa maknanya ilmu batin itu? Ilmu membersihkan hati daripada sifat yang kotor. Biar bersih daripada riak, biar bersih daripada takabur, biar bersih pada kasih pada kemegahan. Itu tak wajib. Tapi kalau maksudmu ilmu batin, ilmu tak wajib semayang, ilmu tak wajib pergi ke Mekah, ilmu hebat dalam hati je, itu mengarut lagi. Faham? Soalan seterusnya, bagaimana nak ambil air semayang kata kaki mak saya tak boleh kena air akibat sakit kencing manis. Kalau tak boleh kena air, tayamum. Tayamum ini 2 sebab. Pertama, falam tajidu ma'an fatayammamu. Air tidak ada, maka wajib tayamum. Yang kedua, air ada tapi tak boleh kena air, sakit, maka tayamum. Sekarang tayamum ada macam kotak bedok. Faham lagi debu ni? Buh dalam kotak bedok tu. Senang. Buh atas pinggang, buh atas tangan itu pun boleh dah. Faham lagi? Kan mudah. Tayamum. Saya hari naik semayang Jumaat, saya naik atas masjid ketika nak semayang sunat, tayat masjid hari Jumaat. Masa takbir terniat semayang sunat sebelum Jumaat. Boleh tak saya semayang sunat sebelum Jumaat, belum masuk waktu solat Jumaat? Sebab semayang solat sunat sebelum Jumaat tetap saya teruskan pada masa itu. Baik. Dia kata boleh tak dia nak semayang niat nak solat sunat sebelum Jumaat, hari Jumaat? Boleh lah. Dia sama macam Zuhur. Nabi kata setiap sebelum semayang itu ada semayang. Maksudnya sebelum semayang fardu ada semayang sunat. Maka semayang Jumaat tu fardu dah. Fardu dah. Maknanya sebelum semayang Jumaat ada semayang sunat. Itu panggil qabliyah Jumaat. Faham? Qabliyah Jumaat sunat. Walaupun ada mazhab mengatakan tidak sunat, tapi dia meraihkan pandangan mazhab Syafi'i, sunat sebelum Jumaat. Okey? Cuma kita nak faham baik, ketika khutbah sudah dibaca, maka tak boleh kita semayang yang lain, hanya boleh tahiyat masjid. Itu kena faham. Okey? Jadi kalau belum khutbah, orang bang Allahu akbar, masuk Zuhur hari Jumaat, maka di situ kita semayang sunat sebelum Jumaat. Okey? Tapi bila kita masuk dalam masjid sudah dibaca khutbah, tak boleh dah semayang sunat sebelum Jumaat. Yang boleh semayang tahiyat masjid. Dah semayang sunat sebelum Jumaat, hendaklah kita qada selepas semayang Jumaat kalau nak buat. Faham lagi? Ketika imam sedang baca khutbah Jumaat, ada jemaah sedang bercakap dan dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Adakah solat Jumaat beliau juga sia-sia? Baik. Imam baca khutbah, hadirin Jumaat sekalian. Belakang duk cakap. Faham tak? Dia cakap. Guna gamak-mu, guna gitu, guna gini, guna gitu. Perbuatan mereka itu dilarang syarak. Ulama berkhilaf antara makruh dan haram. Tapi memang keji. Baik, adakah batal semayang Jumaat? Semayang Jumaat tak batal. Dah dia semayang Jumaat lagi boleh pahala tak? Boleh pahala. Dah khutbah tak dapat fadilat. Kerana dia bercakap ketika khutbah disampaikan. Faham? Hilang fadilat. Dan lagi dia tak dapat apa yang dijanjikan dalam hadis, ampun dosa selama seminggu. Kerana Nabi kata barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi sunat Jumaat, kemudian memakai pakaian yang cantiklah pakaian hak dia ada, kemudian pakai minyak wangi, kemudian berjalan dengan tenang, kemudian bertidak langkah kepala orang di masjid, kemudian menunaikan solat sunat, kemudian mendengar khutbah. Faham? 7 perkara dia buat ni, Allah ampunkan dosa 1 Jumaat. Maksudnya sepekan, seminggu. Dia ni tinggal satu syarat, dia tak pergi dengar khutbah, dia pergi buat, maka dia dapat sah mayang Jumaat saja, tak dapat kelebihan yang disebutkan tadi. Soalan seterusnya, hukum tandingan mengair, penganjur memakai duit dia dulu untuk buat hadiah, adakah haram? Dan duit yuran itu dipakai untuk pertandingan seterusnya, apakah hukumnya? Hukumnya sama juga muhallah je.
muhalah supaya tak jadi pada hari itu penggunaan duit peserta untuk beli hadiah. Tapi duit dia menggunakan itu hadiah depan pula. Bermakna tetap peserta yang tidak bernasib baik kehilangan wang, dan wang dia yang hilang itu dibawa pulang oleh peserta yang bernasib baik. Hukumnya judi juga. Faham lagi? Sama macam bank lah. Nah, bank kalau konvensional memang jelaslah haram. Faham? Pinjam 100,000 bayar 135,000. 35,000 riba. Faham lagi? Kalau buat Islamik pula, Islamik pinjam 100,000 bayar 160,000. Dah guna kira pula. Kenapa Allah haramkan riba? Kerana bukan namanya riba, tetapi menindas peminjam. Jadi bila pinjaman atas nama Islamik pun tertindas, hukumnya tetap haram. Faham lagi? Kerana yang Allah haramkan itu ialah penindasan. Soalan seterusnya. Adakah ibu dikira makan harta anak yatim anak-anaknya selepas kematian ayahnya? Tidak. Yang makan harta anak yatim ni ialah sengaja ibu tu mencuri harta anaknya. Adapun ibu yang menjaga, ibu yang mengasuh, maka diberi kelonggaran makan minum tasama. Kerana susah kita nak bezakan. Takkan gula nak buat asing, Milo asing, minyak masuk asing, kuali asing. Itu dimaafkan. Sama macam janda, kita ada janda, kita beri dia duit ke janda kita 1,000 untuk makan anak-anak, dia termakan 2-3 ringgit. Maaflah, kerana susah nak bezakan. Tapi ni memang sekalian tipu. Kita beri 3,000, dia bahang dia 2,000, makan anak 1,000 saja, itu baru makan haram. Okey? Soalan seterusnya. Kita nak tahu macam mana suci ke tak lagi hadas besar lepas mandi wajib. Baik. Lepas dia mandi wajib, ada tak tanda-tanda sudah suci? Contohnya datang malaikat, sudah suci. Tak ada. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu ratakan baik sekalian badan, jangan tinggal walaupun satu bulu roma. Jadi, datang fiqh kita, zon itu sampai martabat zon kita buat sudah rata, maka hukumnya sah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Lepas tu jangan main-main lebih kurang, pakai jigu-jigu lebih kurang. Dok kata air. Isteri tanya suami, awak dah berapa juz baca Quran? Saya dah 1 juz. Ada penceramah kata tak boleh cakap begitu kerana berlaku riak. Pahala baca Quran mungkin dapat pada suaminya. Betulkah pandangan ini Ustaz? Dengar baik-baik. Suami isteri malam-malam baca Quran. Malam tu isteri tanya, awak baca berapa juz dah? Saya 1 juz dah. Ada ustaz kata tak boleh kata gitu riak. Belum tentu riak. Dengar baik-baik. Apa makna riak? Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Kita melakukan amal akhirat tujuan supaya manusia puji. Jadi kalau dia kata gitu, saya sudah baca 1 juz, niat untuk dapat pujian saja, itu baru riak. Tapi kalau dia memang suami dia malam-malam memang dia baca sokmo, dia bertanya, bukan tujuan nak dapat kepujian, itu bukan riak. Ar-riya' mahalluhu bil qalbi. Riya' itu tempatnya dalam hati. La ya'lamu ma fil qalbi illallah. Tidak mengetahui apa yang dalam hati seseorang melainkan Allah. Jadi belum tentu riya'. Soalan seterusnya. Ada penceramah kata kalau kita lihat seorang itu rajin pergi masjid, solat tahajud, sedekah, pakai jubah, serban dan sebagainya, jangan anggap dia itu alim. Sebab alim seorang bukan kerana ibadat dan pakaian, tapi ikhlas kepada Allah. Hanya Allah saja yang boleh tentukan orang itu alim atau tidak. Apakah pandangan Ustaz? Kalau betul lah penceramah itu kata begitu, macam penceramah itu jahil. Dia kata kalau kita pakai serban, pakai jubah, ada janggut, belum tentu alim. Itu betul. Kerana alim bukan pada jubah. Faham? Alim bukan kopiah. Alim bukan janggut. Alim bukan pergi masjid. Alim ini isim fa'il daripada perkataan ilmu. Siapa yang ada ilmu pada dia, dia panggil fa'ilun. Wazan fa'ilun, alimun. Alim. Apa makna alim? Buka kitab-kitab. Ulama kata ta'riful alim allazi muttasib bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ada ilmu pada badan.
Nampak lagi? Apa makna alim? Orang tu, tubuh badan dia tu, di tubuh dia tu jenis ada ilmu. Tu panggil alim. Macam kita dok, kita ilmu kita duk di telefon, Google tengok hadis. Habis bateri, dak jadi dah pakai hadis. Bila pakai hadis bawa gadget learning. Ramai learning. Dia mengaku dia pakai hadis, doktor hadis, tapi bawa kitab, bawa gadget. Itu tidak alim. Alim ni tak bawa apa. Tubuh dia tu alim. Allazi muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat dengan keilmuan duk di tubuh dia. Nah, dia jalan mana-mana, Sahih Bukhari, Ibnu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah gerak bersama. Itu panggil ulama hadis. Faham? Kita ulama hadis tak ada bateri kong, rehatlah cari bateri tu. Faham lagi? Jadi kalau pergi masjid daripada muda sampai tua jadi alim. Alim ini al-ilmu ialah bitta'allum. Ilmu itu dengan menuntut, dengan mengaji. Faham tak? Cuma kita orang mengaji, eloklah kita berpakaian yang elok. Pakaian elok mana? Pakaian Rasulullah. Dah kalau kita pakai kok, tak ada jadi kesalahan. Kita ngaji tapi pakai jaket, tak ada kesalahan. Kita orang mengaji pakai luar jeans, tak dosa pun. Cuma lebih baik kalau kita berpakaian sunnah. Soalan seterusnya. Adakah duit pencen kena bayar zakat? Pencen tak kena zakat. Okey. Jika masbuk sekurang-kurangnya kat mana jemaah akan dapat rakaat bersama imam? Kalau kita dah dapat rokok, dapatlah. Man adrakal imam fil rokok, faqad adrakal rakaat. Siapa yang sempat rokok bersama imam, dia pun rokok sama, maka dia dapat rakaat. Contoh, imam sudah baca Qul huwallahu ahad, dia baru pakai motor. Allahu samad, dia naik berjalan. Lam yalid wa lam yulad, dia nak masuk dalam saf. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia baru dah takbir. Jadi tu imam tunggu dia tak takbir. Tu imam rokok Allahu akbar, dia pun rokok juga. Allahu akbar. Man adrakal imam fi rokok, barang siapa mendapat imam dalam rokok, faqad, maka sungguh adrakal rakaat, dia mendapat rakaat. Itu maksudnya. Tapi kalau imam tengah rokok, dia baru mari Allahu akbar, sedang molek nak sapa, balik bawah dia tu imam kat sami Allah, tak dapat. Nak dia imam pada gini, dia baru letak Allahu akbar, baru imam angkat. Faham? Sebab tu kalau kita jadi imam, kita tengah rokok, ada makmum baru nak rokok, sunat tunggu. Faham? Kalau kita tahu tak tahu sudahlah. Kita tengah rokok, ada baru mari, kita sunat panjangkan sikit. Faham tak lagi? Biar dia Allahu akbar, kita pun sami Allah, dia dapat rakaat. Nampak? Tapi jangan kroni lah, anak-beranak tunggu. Oh, dah lah, tunggu dulu Subhanallah. Oh, ni parti lain. Sami Allah. Faham lagi? Nyak-nya ke orang tu. Sah atau tidak semayang kita jika dahi kita berlapis dengan krim atau makeup? Sah. Tetapi kalau tebal, makeup dia tiga keping macam biskut Mary. Tu baru panggil berlapis. Kalau sekadar nipis di atas kulit, itu dikira kulit. Soalan seterusnya, bilakah waktu terakhir untuk tahajud? Dekat-dekat nak masuk subuh. Pada tengah hari Jumaat, saya naik atas masjid sembahyang sunat. Baca dah tadi. Saya bertolak pagi Jumaat dari Terengganu ke Kuantan. Boleh tak saya sembahyang Jumaat dan jamak dengan asar? Boleh. Yang tak boleh sembahyang asar jamak dengan Jumaat. Jadi syarat nak Jumaat, nak jamak, boleh jamak takdim. Jadi kita ikut masjid, ikut imam sembahyang Jumaat. Niat mana? Allah, aku sembahyang pada Jumaat, jamak takdim dengan asar. Okey? 2 rakaat lah, tak payah sebut pun tak apa. Habis sembahyang Jumaat, tak payahlah berzikir dengan imam. Kita terus bangun, Allah, aku sembahyang pada asar, jamak dengan Jumaat 2 rakaat. Boleh. Yang tak bolehnya masih sembahyang Jumaat, tak mau sembahyang lagi, nak buat jamak takhir. Jadi dalam waktu asar dia buat dia RNA, pinjam tokat masjid.
baca ketubah sorga diri. Hadirin jemaah. Nampak? Dia balik awal. Boleh bagi sekitar dah. Saya selalu selawat, tapi kenapa susah nak keluar air mata untuk Nabi? Jawabnya bukan mudah. Awak khabar ni benda payah. Teruskan berselawat. Allah tetap akan terima. Kita tak akan dibicarakan. Kamu dulu memang selawat, tapi oleh kerana tak keluar air mata, masuk neraka. Dah, selawatlah. Dia orang yang lagi kenal, lagi mudah kita rasa perasaan kita tersentuh dengan Rasulullah. Banyaklah kita belajar dengar sirah-sirah Nabi. Sirah Nabi ni kisah Nabi. Soalan seterusnya, saya lewat solat asar. Masa saya sedang solat asar, azan maghrib, sah atau tidak? Baik. Kalau kita semayang ujung, contohnya tertidur belum semayang asar, kita bangun cepat-cepat ambil wuduk semayang asar, Allahu Akbar, semayang asar, tengah semayang bang maghrib. Okey? Tak kira lah kalau zuhur ke apa, boleh lah, sama je masalah. Kalau tengah semayang fardu, masuk waktu yang selepasnya, sama ada masuk itu dengan azan atau dengan apa saja yang kita pasti, tak batal semayang dan haram berhenti. Ada orang dia pergi berhenti, dia semayang asar, Allahu Akbar, rakaat kedua rabang garik, Allahu Akbar, Allah, tengah sembahyang je pergi batal, berdosa. Hukumnya wajib sembahyang sampai habis. Cuma beza apa? Kalau awak sempat satu rakaat dalam waktu asar, barulah azan di rakaat kedua, maka sembahyang itu namanya tunai. Tapi kalau belum selesai satu rakaat asar tadi, masuk azan, bunyi azan, sembahyang itu dinamakan qadha. Nama je berbeza. Okey? Wajib teruskan sembahyang. Soalan seterusnya, apakah wajib memilih pemimpin? Jawabnya tengok. Ada keperluan tak? Tak ada keperluan, sunat pilih pemimpin. Ada keperluan, wajib pilih pemimpin. Faham tak lagi? Semayang jemaah disuruh tak syarak? Suruh, maka wajib kita lantik imam. Jadi fardu kifayah. Pemimpin negara, kalau tak ada pemimpin, tak ada kerajaan, gua negara, huru-hara habisnya, maka wajib pilih pemimpin. Bila pilih pemimpin, yang pertama orang mukmin. Tapi kalau kita tak undi pemimpin mana pun yang masuk, yang menang, semua akan menegakkan Islam dan keadilan, maka tak wajib undi. Parti mana pun semua akan menegakkan keadilan. Semuanya takut kepada Allah. Itu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kita tak mengundi, nanti menang kafir harbi. Nanti menang musuh-musuh Islam. Maka kita bertanggungjawab di akhirat nanti. Soalan seterusnya, siapakah Syekh Ahmad Didat? Adakah dia ulama? Syekh Ahmad Didat ni seorang ulama perbandingan agama. Maksud ulama di sini dia sangat alim dalam bab perbandingan agama. Dia membandingkan agama Islam dengan Yahudi, bandingkan Islam dengan Hindu, dengan Nasara dan sebagainya. Dia orang Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan. Kalau sembelih ayam dengan kadar yang banyak, kena niat tiap-tiap kali sembelih ke atau sekali seorang saja? Sembelih ayam wajib niat ke? Wajib niat? Saja aku sembelih ayam. Wajib niat tau? Tak wajib niat. Sunat bismillah. Yang wajib niat ini ialah kita melampau benda tajam ke atas haiwan yang kita tak boleh nak sembelih. Contoh, kita menggunakan lembing untuk matikan rusa yang liar. Jadi masa kita lepas tu mesti kena niat sembelih. Tu baru kena niat sembelih. Okey? Soalan seterusnya, adakah sekarang umrah jadi wajib sebab susah sangat nak buat haji? Kawan saya kata umrah sudah jadi wajib macam haji, minta pencerahan. Bukanmu, kawanmu tu kena pencerahan. Dengar baik-baik, 1000 tahun dulu sampai sekarang, maksud buat haji itu
ialah haji dan umrah. Dua-dua wajib. Faham lagi? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu tunaikan haji dan umrah. Dua-dua sekaligus. Ada orang buat haji je dah buat umrah. Dia kata orang kita tak buat umrah ni, kita buat haji saja. Panggil haji wal pa. Faham lagi? Nampak? Haji tu maksud haji dan umrah lah. Faham? Buat umrah dulu, buat haji sekitar umrah, haji korong. Faham lagi? Buat tamat dulu, tamatok. Nak? Haji ifrad, suku-suku. Okey. Akan ada kan? Maknanya buat haji dan umrah. Cuma orang tak panggil pergi haji dan umrah, panggil pergi haji cukup Nah. Esok tu kita nak buat kenduri di rumah tu, pakai pergi Melaka tu. Nak pergi di mana? Nak pergi haji dan umrah. Orang kata gitu, nak pergi haji cukup Faham tak lagi? Nama gitu kau. Bila orang balik haji kan. Nah, dulu nama dia Ismail. Dia ni Haji Ismail. Jarang orang tulis haji dan umrah Ismail. Bengong namanya. Faham? Bermakna setiap orang buat haji itu dia buat umrah. Isteri tidak dijima oleh suami sebab mati pucuk, makan saka kedok. Dia makan saka bukan nama jima, atas nama isteri. Okey? Kalau anak perempuan yang tak sah taraf ia menjadi mahram ke tidak dengan ayah kandungnya, jadi mahram sebab dia jima dah mak. Kita kahwin dengan janda ada anak perempuan, bila kita jima janda tu isteri kita, anak perempuan jadi anak tiri. Maka begitulah jika berkahwin dengan perempuan yang melahirkan anak luar nikah. Faham? Maka kita mak bagi budak yang luar nikah itu jadi isteri kita. Dan kita jimak dia. Sama macam anak tiri. Faham lagi? Mahram. Apakah hukum kita ambil video tanpa pengetahuan tuannya dan kita buat konten TikTok? Kalau tuan dia tidak suka, dosa kita. Kalau tuan dia suka, alhamdulillah. Lepas tu sebaiknya minta kebenaran. Okey? Sebab kita tak tahu. Tu imam sujud sajadah belum sampai ayat sujud sajadah. Kita sebagai makmum kena ikut ke tak? Kena niat mufarakah ke guana ustaz. Kalau imam itu tersalah, maka tidak batas sembahyang. Tapi tempat sujud itu bukan mula ayat sampai pada ayat sajadah. Ada yang pada ke hujung ayat. Sebab itulah kitab-kitab fiqh menyerbutkan pula di mana tempat sujud. Bukan suka-suka hati kita. Aksiden patah tangan, lepas tu doktor simen tangan kita, wuduk takat mana boleh dah kita tayamum. Kena qada semula tak salat. Pendapat yang muktamad, jikalau kita simen itu dalam keadaan suci tak kena qada. Tapi dalam keadaan berhadas kena qada. Pendapat yang dhaif walaupun dalam berhadas tak kena qada. Soalan seterusnya, berdosa tak kita lukis kalimah Al-Quran jadi lembaga makhluk yang bernyawa? Sebaiknya jangan. Kalau nak buat khat Quran, buatlah jangan benda bernyawa. Contohnya dia buat kapal layar, bukan benda bernyawa. Tak, kapal layar bentuk istana, bentuk rumah, bentuk bangunan. Tak. Kerana hak bentuk benda bernyawa ini sebahagian ulama mengatakan haram. Nah, di antaranya kitab-kitab fatwa mutaakhirin. Dalam kitab Tawdihul Adillah. Kiai Syafi'i Al-Hazimi rahimahullah ta'ala, bekas mufti besar Jakarta. Kitab Tawdihul Adillah mengharamkan buat khat bentuk angsa, burung, kan itu makhluk bernyawa. Okey? Apakah hukum orang yang suka bersendiri, tidak sombong tapi pendiam? Pendiam tak apa, tapi bergaul dengan orang. Jangan tak bergaul dengan orang, dia datang masalah. Kita jadi tak pandai nak mengurus diri lagi. Okey? Dan bergaul itu berpada-pada, jangan pada balik rumah. Orang ada ramai dia ikut orang, ikut tapi dia diam. Orang suka dia suka, cakap tak. Ada tak orang gitu? Ada kau. Tu bagus. Ni duduk diam seorang dah bahan tanah. Faham lagi?
Ni mari stres, mari apa tak. Lepas tu kita ni kena ada sahabat. Lepas tu Nabi dia bersahabat. Faham tak lagi? Boleh tak kita pinjam pakaian orang bukan Islam? Boleh ketika perlu. Okey? Yang tak bolehnya kita pakai pakaian yang haram dipakai. Contohnya pakaian itu untuk cara agama kafir tak dipakai. Siapakah golongan ashabul araf yang jahat dan baik sama banyak? Orang yang ditimbang sama berat. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man qafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ditimbang amal baik dan jahat, berat sebelah baik, maka masuk syurga. Siapa yang berat sebelah dosa, masuk neraka. Tapi yang sama berat ashabul araf. Timbang do pahalanya Sipulan bin Sipulan daripada Padang Kuang Bukit Payung Terengganu. Pahala 1000 kilo, dosa 1000 kilo juga. Maka syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Duduk dulu situ. Dia panggil ashabul a'raf. Okey? Kenapa? Kerana mengikut ayat Quran, yang berat sebelah pahala je masuk syurga. Yang berat belah dosa masuk neraka. Dia sama berat. Ada masuk mana-mana. Tunggu dulu. Kau dulu, panggil kau dulu. Dah cerita akhirnya, dah akhir, nanti dah akhir dulu. Timbang orang lain dulu. Timbang. 1000 tahun kena molek. Nunggu. Faham lagi? Betul tak? Siapa sini sama berat? Kalau hamba lah, banyak belah dosa. Berasa. Siapa sini sama berat? Aku nak selfie dengan dia. Akak kalau muka tak malu. Faham lagi? Betul tak? Kita banyak dosa ke banyak pahala? Banyak dosa baru Tuhan sayang. Faham lagi? Betul tak? Okey, kalau sama berat, mana orang lek dah tu. Sama berat boleh tahan dah. Sama berat. Betul tak? Duduk tunggu dulu 1000 tahun. Mungkin juta tahun duduk situ. Wallahu a'lam. Okey? Cuma dalam hadis cerita akhir sekali Nabi memberi syafaat dan dapat masuk syurga, tak masuk neraka. Faham lagi? Itu kata kita kena kasih ke Rasulullah. Kena banyakkan jom selawat kan jom ibu. Apakah keburukan orang yang dengki? Makna dengki ialah kita sakit hati jika orang mukmin dapat nikmat. Contoh kita tak suka ke mamak ni. Tiba-tiba kita dengar mamak punya kedai laku sangat lening. Faham tak? Kita pun jadi sakit hati kita. Itu panggil dengki. Kita memang tak ngam dengan dolar. Kita tiba-tiba kita dengar dolar boleh beli bank baru. Kita pun sakit hati. Itu panggil dengki. Jadi apakah dapat orang yang dengki ini? Dia dapat, kalau nisbah akhirat, amalannya hangus. Maknanya dia ada amalan semayang, pahala zakat, pahala baca Quran, hangus. Qadar mana hangus, qadar mana dia dengki. Dengki 1000 kilo, hangus 1000 kilo. Dengki se'aun je hangus. Faham lagi? Kerana Nabi kata innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Siapa yang ada dengki, maka dengki itu akan memakan akan pahalanya sebagaimana kayu dimakan sebagaimana api memakan hangus kayu-kayu yang kering. Nampak? Soalan seterusnya, bolehkah kita tidak makan masakan orang yang tidak solat? Takut dia berasa hati. Tak apa. Kerana kita tak makan itu supaya dia insaf. Kalau kita asyik meraihkan orang yang tidak solat, dia tidak insaf. Faham lagi? Sebab tu cara di antara dakwah itu juga ialah kita memulaukan orang-orang yang meninggalkan perintah syarak. Nampak? Kita dak kawan lah, aku dak kawan lah ngomong pasal muda tak mau berti main nombor ekor. Dia gitu, ni dak ra'i juga. Faham lagi? Jadi dia berasa dia tidak bersalah. Jauh lagi nak insaf. Nak. Apakah hukum kita bagi duit pada penyanyi jalanan wanita? Basker. Basker penyanyi jalanan lah. Kalau di Indonesia dipanggil pengamin. Pengamin. Sini panggil basker. Dia duduk di tepi jalan, dia menyanyi.
Baik. Orang perempuan ini sebaiknya tidaklah melengguk-lenggukkan suara di hadapan laki-laki. Kerana ayat Quran fala tahdha'na bil qauli itulah. Maka jangan kamu kaum wanita melunakkan suara kamu di hadapan laki-laki bukan mahram. Nah, jadi tak sahlah kita terbabit dalam perbuatan menggalakkan lagi perkara yang bersifat dilarang daripada ayat Quran tadi. Soalan seterusnya. Apakah makna ijmal, apakah makna tafsil dalam ilmu tauhid? Ijmal ini secara ringkas atau secara pukal, secara borong. Tafsir secara huraian terperinci, itu maknanya. Faham lagi? Contoh wajiblah kita tahu secara ijmal. Tak, bahwasanya Allah Ta'ala ini bersifat dengan ada. Dalilnya alam ini. Cukup kan? Nah, Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Allah itu wujud. Dalil wujud Allah alam ini cukup memadai. Tapi ulama dia boleh tafsir dengan huraian yang lebih panjang. Begini. Nah, itu maksudnya ijmal dan tafsir. Bolehkah makan belangkas? Bukankah ia dua alam? Tak kira nama apa pun, kalau dua alam tak boleh makan. Tapi kalau belangkas itu bukan dua alam, dia banyak duduk dalam air, hukumnya boleh makan. Binatang yang boleh duduk dalam air, boleh duduk atas darat, tetapi di atas daratnya sekejap saja, tidak ada kekuatan, dia lemah, dia kena duduk lama dalam air, itu boleh makan, dikira binatang laut. Yang tak boleh makan, di air pun dia gagah, atas darat pun gagah. Macam sebahagian ketam Tuhan reka, Tuhan buat, sebahagian jenis ketam macam setengah ketam-ketam nipah tu. Faham? Bukan kata duduk dalam air saja atas darat, bukan duduk atas batu je, jalan pergi pasal minggu ketang amal-amal. Faham lagi? Kalau siapa gitulah ketam, tak boleh makan. Tapi kalau ketam nipah tu jenis banyak duduk atas batu sekejap-sekejap, bira-bira pokok nipah, lepas tu kena banyak duduk dalam air, maka hukum masih dikira binatang laut. Betulkah jual kucing itu haram? Ya, kalau kucing curi. Kucing curi haramlah jual. Baik, dalam hadis yang melarang jual beli kucing itu ialah kucing hutan yang menggigit orang tu. Adapun kucing yang peliharaan jinak ini tak masuk dalam hadis itu. Faham lagi? Okey, kena faham baik. Kucing dalam hadis itu maksudnya kucing yang gigit orang tu, kucing batu, kucing hitam. Hok kekal makan anak ayam makan apa tu. Faham? Kucing jinak itu tidak haram. Bolehkah solat sunat subuh sebelum azan subuh? Qabliyah subuh selepas azan subuh. Syarat sah solat sunat subuh dalam waktu subuh. Kalau belum masuk waktu, walaupun sudah azan sekalipun tak sah. Syarat setelah masuk waktu. Contoh, masuk waktu subuh pukul 6, maka pukul 6 tepat dia pun sembahyang sunat subuh, sah. Sama ada azan ataupun belum. Cuma sunat tunggu azan, kerana lebih diyakini sudah masuk waktu. Tapi kalau belum masuk waktu subuh, mugi sembahyang sunat subuh tidak sah. Perut nak kentut tapi tahan. Lepas salam pertama kentut, batal tak solat tadi? Dengar baik-baik. Siapa yang terbatal wuduknya selepas salam pertama, solatnya sah. Siapa yang belum selesai solat yang pertama batal wuduknya, maka solatnya batal. Maka salam yang pertama itu yang menyebabkan kita sudah keluar daripada solat. Jadi kat mana? Huruf kum. Bunyi kum tu. Assalamualaikum. Assalam belum keluar sembahyang. Assalamualaikum belum. Assalamualaikum keluar dari sembahyang. Jadi kalau kentut sebelum kum batal wudu, batal sembahyang. Kalau kentut selepas kum tak batal dah sembahyang. Mana yang tak batal? Assalamualaikum pun. Tak batal. Assalamualaikum bum. Kum dulu baru bum. Faham? Tak batal. Yang batal assalamualaikum. Faham lagi? Soalan seterusnya. Bolehkah wanita pakai air wangi kalau bau untuk terapi diri? Boleh. Yang tak boleh dia pakai minyak wangi, dia berjalan sampai habis hidung-hidung orang lelaki tercium bau wanginya. Itu tak boleh. Pakai untuk dirinya saja. Dia saja bau, kita tak bau.
Tapi orang puan kalau dia pakai tu kita bau tak? Itu dilarang syarak. Faham? Nabi marah. Masuklah jabat, buka pintu jabat. Wah, bau. Faham? Bini kita jabat. Takkan nak sembuh minyak angin. Tu rumah. Nak turun kereta je, tu sembuh pula ni. Tu lelaki di rumah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu mengatik. Sehingga ada Nabi kata fahiyya zaniyah. Allah. Bukan dia berzina seperti perempuan jahat, berahi ke wangi. Nak. Boleh tak kita marah ini kita? Kau jeng. Itulah hati-hatilah kau puang. Tak. Bini kita kerja jabat, swasta kerajaan, sembuh dah minyak wangi. Dah. Rumah kita bau macam abak becah bau. Tiuk macam air bateri bau. Bolehkah menggunakan tasbih dan mutiara hidup dan menanggungnya ketika solat? Baik. Mutiara hidup, mutiara tu dia boleh kecil besar lah. Katakan ambil daripada dalam lautan dia kecil, lama-lama dia besar. Orang panggil mutiara hidup. Okey, mutiara itu najis ke tak? Najis tak? Dah, Nabi kata al-hillu maitatuhu. Faham? Bangkai binatang laut ini suci. Okey? Suci. Jadi duduklah kau cek mutiara, tasbih suci. Yang tak boleh benda najis. Contoh di jalan-jalan dalam hutan, hiking apa semua, tengok rusa mampu bang di rimau. Sayang ke tanduk rusa dia potong. Faham? Potong macam mana buat tasbih. Faham? Tanduk rusa buat sebelah hutan. Faham? Bangkai. Bola kau cek semayang tak sah. Faham? Kerana apa? Kerana bangkai. Tapi kalau rusa tu dia semelih masih hidup, suci lah. Okey? Tulang tu jadi suci. Memadai tak kita sujud tilawah tak kerusi sebab baca Quran jumpa ayat sajadah? Jawabnya, kalau kita boleh sujud atas latar, kena sujud atas latar. Pada masalah sajadah. Tak boleh kita sujud atas benda-benda lain. Contohnya kita isyarat saja. Isyarat ni ketika tidak boleh. Bila tak boleh sujud, maka sujud itu sah dengan isyarat. Sekian kita. Ahli keluarga payah-payah hutang, kita beri pinjam ke dia, apakah hukumnya? Hukumnya harus, pasal ahli keluarga kita. Adik kita seorang tu pinjam 20 riyal dak ayah, pinjam 50 dak ayah, lepas tu nak pinjam pula. Berilah adikmu. Mak dia, makmu. Tu nak. Cuma kita tak beri banyak, tu hak kita. Kalau suami tak beri nafkah zahir, boleh ke isteri menolak nafkah batin untuk suami? Adakah berdosa? Tak boleh. Suami tak beri nafkah, kita kena mengadu pada mahkamah syariah. Kita tak boleh larang hak dia. Faham lagi? Jadi kalau kita tak bersetuju lagi hidup dengan dia, kita kena dapatkan keputusan daripada mahkamah. Contohnya suami pakai luar pendek, tak tutup aurat. Disuruh kita buat air, wajib kena buat. Kerana kita wajib taat. Yang tak boleh kita taat, dia suruh kita pula pakai luar pendek, baru dah wajib taat. Itu perkara yang haram. Okey? Isteri tak sihat dan sakit berpanjangan, kalau dia buat kerja rumah, masak, mengemas, ia akan jatuh sakit. Dosakah isteri sebab tak buat tanggungjawab? La ilaha illallah. Kan dia sakit. Orang yang sakit ini diberi kelonggaran hukum. Orang semayang boleh semayang duduk terletang. Orang sakit tak wajib pergi haji, dia sakit. Orang puasa boleh tak? Tak puasa. Boleh. Tak salah kata buat air kemung. Puasa besar pada buat air. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang musafir atau sedang sakit, tak mengapalah dia tidak puasa. Puasa ni mana besar dengan buat air. Itu orang sakit.
Apakah hukum orang yang kononnya seorang qari ingin memperdengarkan bacaan, dia duduk dan lapas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa baca berapa ayat surah. Terus baca sadaqallahul azim. Pada hadirin pun ketahuilah kerana qari ini cuma baca pembuka dan penutup saja. Apakah hukum jika ini berlaku? Kerana pada pendapat saya, walaupun bismillah tetap ayat suci. Baik. Kalau kita baca bismillah saja boleh tak? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum lagi. Sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah, Maha Kasih Sayang. Nah, sadaqallahul azim. Dia sudah dikira membaca 19 huruf daripada Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat dari Fatihah. Jadi kalau kita mengaji Quran, kita balik di rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mak kita pun panggil. Nak lagi pasal. Kita pun sadaqallahul azim. Adakah dikira sudah baca Quran? Ya, kerana bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Okey? Ada tak soalan lisan? Cepat. Ada tak? Ya. Waalaikumsalam. Perjanjian kita kalau dia tak bayar, siapa bayar? Perjanjian sampai bayar tapi tak bayar. Tak bayar kena ambil balik. Masalahnya kereta tu dah ditarik. Orang yang tidak menunaikan janji berdosa tak? Berdosa jika dia mampu. Dia dikira berhutang. Nampak? Dia memudaratkan orang yang membeli kereta. Betul tak? Kita akan ada alami kerugian. Kerugian itu dalam mahkamah syariah, dia akan dibayar oleh orang yang sengaja tak bayar hutang tadi. Contohnya kita hilang RM1,000, rugi saja-saja sebab dia kena ganti. Okey? Dah tahu mana pergi dah. Biasa, benda itu biasa je. Banyak berlaku. Lagi soalan. Ada lagi soalan? Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak apalah. Dijemput semua ke jamuan kesyukuran sempena Maulidur Rasul dan perasmian dataran Mahabbah sebelah kita ni. Untuk Masjid Padang Kuang kita. Hari bila? Hari Ahad 9 bulan 10 2022, masa 11 pagi hingga 3 petang. Jamuan kesyukuran. Nasi ke kuih? Nasi lah. Aku ondel-ondel. Lagi ondel-ondel memang jeng. Dan pakak-pakak mari belaka yang tidak ada keuzuran. Jamuan Maulidur Rasul 11 pagi hingga 3 petang hari Ahad ni 9 hari bulan 10. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.